Intan baca apa tu? Intan tengah baca buku tentang kisah-kisah Nabi. Saya pinjam dekat perpustakaan sekolah. Oh. Nanti kalau Intan Nabi baca, abang nak pinjam Intan baca yang mana? Dan baca tentang kisah-kisah Nabi sebelum dia dilahirkan. Oh. Kan Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah. Tapi kenapa dinamakan tahun gajah? Ada cerita tu. Tapi entahlah. Abang dah lupa lah. Tak silap abang lah kan. Ianya berkaitan dengan tentera bergajah. Cuba cari dalam tu. Mesti ada. Alah. Tahulah dekat dalam buku ni. Tapi kalau orang ceritakan lagi best. Abang tahu siapa yang boleh ceritakan tentang kisah Nabi Muhammad tu dengan cerita tentera bergajah tu? Ustaz! Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? Ustaz harap adik-adik semua berada dalam keadaan sihat dan dirahmati oleh Allah sentiasa. Pada episod kali ini, Ustaz akan bercerita kepada adik-adik semua tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tanda kenabian kepada beliau. Ustaz harap adik-adik semua dapat memberi tumpuan dan perhatian dengan apa yang akan Ustaz sampaikan nanti. Semoga apa yang akan Ustaz sampaikan nanti akan menjadi pengajaran dan iktibar kepada adik-adik semua. Mana Ustaz pergi ni Selalunya dia tak lambat macam ni pun. Sabarlah abang. Tante, yang abang tu cepat sangat kot. Alah, jangan cepat. Itulah bang. Tu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Omar, Intan, apa khabar? Sihat ke? Sihat. Ustaz dengar tadi Intan sebut pasal gajah dalam telefon. Intan nak tanya pasal gajah ke? Bukan gajah Ustaz, tapi tahun gajah. Kenapa tahun Nabi Muhammad dilahirkan tu dinamakan tahun gajah? Oh, ada ceritanya. Tapi hari ni Ustaz tak boleh ceritakan. Sebab Ustaz ada janji dengan kawan Ustaz nak jumpa. Alah Ustaz ni. Kan hari ni kita kena balik awal. Kan mak dah pesan tadi. Esok Ustaz ceritakan Intan. Lagipun esok
memang Ustaz nak pergi rumah Intan dan Oma. Sebab nak jumpa ayah Intan. Ustaz janji Ya, Ustaz janji. Hari pun nampaknya dah petang. Jom, kita balik. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maksudnya, dan tidak kami utuskan engkau melainkan sebagai rahmat untuk alam sejagat. Surah Al-Anbiya ayat 107. Macam itulah dia punya Ustaz. Tapi kalau ada apa-apa, saya hubungi Ustaz. Baiklah, jom sikit. Intan, Oma, Ustaz datang ni. Sini lah Ustaz. Ustaz duduk dulu. Saya pergi jenguk kat Ustaz. Duduk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oma, Intan. Ustaz ingat tak janji Ustaz tu? Ingat Intan, Ustaz tak lupa tu. Macam tu cepat serius. Ustaz kan baru datang. Tak sabar betul lah pergi buat air tu. Okeylah. Ustaz, saya buat air dulu. Baiklah, Intan. Ustaz, Nabi Muhammad pada masa kecil-kecil pernah mengembali kambing kan? Betul tu, Oma. Kenapa Oma tanya macam tu? Kesian kan Ustaz? Kecil-kecil lagi dah mengembali kambing. Ustaz, ikut minum. Terima kasih, Intan. Oma, Intan, sekarang ni dengar Ustaz cerita ya. Pada tahun-tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad ni, terdapat seorang raja di Yaman yang bernama Abraha. Abraha ni pemerintah yang baik ke Ustaz? Tak. Dialah yang bercita-cita nak meruntuhkan Kaabah tu, Intan. Sebab dia cemburu. Dia cemburu melihat Kaabah tu selalu dikunjungi oleh masyarakat Arab pada masa tu. Lalu Abraha pun membina sebuah gereja yang besar untuk menyaingi Kaabah yang berada di Mekah. Apabila gerejanya siap, dia pun memanggil dan menyeru semua masyarakat Arab pada masa tu untuk beribadah di gerejanya. Tapi Intan, Oma, tak ada seorang pun yang nak pergi. Mesti Abraha tu marah kan Ustaz? Tentulah dia marah, Intan, Oma. Sebab tak ada orang yang nak pergi beribadah di gerejanya. Lalu Abraha pun mengumpulkan tentera-tentera bergajahnya untuk menyerang Mekah dan meruntuhkan Kaabah. Tujuan dia supaya orang Arab selepas tu akan beralih arah ke gerejanya pula. Kalau pakai tentera bergajah, tentulah kuat tentera Abraha tu. Kuat tu memanglah kuat. Tapi tak ada sesiapa di dunia ni yang boleh lawan kuasa Allah. Buktinya, apabila tentera-tentera bergajah tu bersiap sedia hendak menyerang dan meruntuhkan Kaabah, tiba-tiba gajah-gajah tu tak nak bergerak. Tak bergerak? Gajah juga makhluk di bawah kekuasaan Allah. Sebab itulah dia tak bergerak apabila diarah oleh tentera-tentera Abraha untuk meruntuhkan Kaabah. Kan Kaabah tu Baitullah, rumah Allah. Setelah gajah-gajah tidak bergerak, keadaan pun jadi kelang kabut. Tiba-tiba
kelihatan di awan, di langit. Burung-burung ababil berterbangan di atas tentera-tentera bergajah. Setiap ekor daripadanya membawa sebiji batu. Diriwayatkan batu tersebut adalah batu daripada neraka. Kemudian burung-burung ababil tersebut pun menjatuhkan batu-batu tersebut ke atas tentera-tentera bergajah. Termasuklah Abrahah sendiri. Akibatnya Abrahah dan tentera-tenteranya mati dengan amat dahsyat sekali. Diriwayatkan di dalam Al-Quran seperti daun-daun dimakan ulat. Dan pada tahun itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Sempena peristiwa inilah masyarakat Arab jahiliah pada masa itu menamakan tahun tersebut sebagai Tahun Gajah. Barulah kita faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maksudnya, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera bergajah? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang merugikan dan memusnahkan mereka? Dan Ia telah menghantar kepada mereka rombongan burung-burung yang berpasuk-pasukan, yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Lalu Ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu dimakan ulat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bondanya bernama Siti Aminah binti Wahab, manakala ayahnya pula bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Tapi sayangnya, Nabi Muhammad tidak sempat melihat wajah ayahnya kerana ayahnya telah meninggal dunia pada ketika Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunya lagi. Untuk pengetahuan adik-adik semua, masyarakat Mekah semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu masyarakat yang jahil tentang konsep-konsep ketuhanan dan mempunyai sifat-sifat yang buruk. Oleh sebab itulah Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat Arab yang sangat-sangat memerlukan bimbingan dan petunjuk ke jalan yang benar. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, terdapat tanda-tanda yang menunjukkan Nabi Muhammad ni adalah Nabi yang terakhir dan pemimpin yang agung. Dan tiada siapa yang akan menjadi Nabi selepas Nabi Muhammad. Betul tak Ustaz? Betul tu Intan. Ustaz sambung lagi ya. Semasa Nabi Muhammad dilahirkan, diriwayatkan Fatimah Asy-Syaqafiyah telah melihat kota Mekah diterangi cahaya putih. Dan bintang-bintang bersinar turun mendekati bumi.
Ada juga yang menceritakan pada malam Rasulullah dilahirkan, bumi bergoncang seperti dilanda gempa bumi. Sehingga kan berhala-berhala yang berada di sekitar Kaabah jatuh bergelimpangan. Dan tanda kenabian seterusnya ialah semasa ibunya mengandungkannya, ia tidak merasa penat sedikit pun. Bahkan ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ibunya Siti Aminah tidak merasai sebarang kesakitan. Ini merupakan sesuatu yang istimewa yang hanya berlaku kepada manusia pilihan yang akan diangkat menjadi rasul. Ustaz, Nabi pada masa kecil pernah didatangi oleh malaikat kan? Betul tu Omar. Semasa kecilnya, Nabi Muhammad pernah didatangi oleh 2 malaikat. Lalu membelah dadanya. Kemudian dikeluarkan segala kekotoran dan kejahatan dari hatinya. Ini adalah sebagai persediaan untuk Nabi Muhammad suatu hari nanti diangkat menjadi rasul. Ustaz, Umar nak tanya sikit ni. Sebelum Nabi menerima wahyu, Nabi Muhammad tahu ke yang dia akan menjadi Nabi suatu hari nanti? Satu soalan yang cukup bagus tu Omar. Memang terdapat banyak tanda kenabian. Semasa Nabi berumur 9 tahun, ia telah dibawa oleh bapa saudaranya Abdul Muttalib pergi berdagang di Syam. Semasa di Syam, mereka telah bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Apabila Buhairah nampak Nabi Muhammad, dia pun amatlah terkejut. Kenapa dia terkejut, Ustaz? Tentulah dia terkejut sebab beliau yakin Nabi Muhammad yang dilihatnya itu adalah kanak-kanak yang bakal menjadi Nabi akhir zaman. Macam mana dia tahu, Ustaz? Sebab beliau dapat melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad seperti mana yang dibacanya dalam kitab Injil. Selepas tu, Ustaz? Selepas tu, Buhairah terus berkata kepada Abdul Muttalib, bawalah anak saudaramu ni pulang. Sebab jika ia ditemui oleh orang-orang Yahudi, dikhawatiri dia akan dibunuh. Anak ini apabila besar nanti, ia akan diangkat menjadi Nabi akhir zaman. Lepas tu, apa tindakan Abdul Muttalib? Setelah Abdul Muttalib mendengar nasihat daripada Buhairah, beliau pun terus membawa pulang Nabi Muhammad ke kota Mekah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 170. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul yang benar-benar daripada Tuhan kamu. Maka hendaklah kamu beriman. Itu adalah lebih baik bagi kamu. Ustaz, kat sekolah kami, Ustazah ada menceritakan tentang kepribadian Rasulullah.
Tapi Umar dah lupa lah. Boleh Ustaz ceritakan? Memang Nabi Muhammad mempunyai sifat-sifat yang terpuji dan mulia. Bayangkan, semasa dia berdakwah, dia telah dimaki, dicaci, dihina, diherdik dan berbagai-bagai lagi. Namun begitu, semua ini tidak sedikit pun mematahkan semangat beliau dalam berdakwah. Hebat sungguh peribadi Nabi Muhammad tu ya Ustaz. Selama 23 tahun lamanya, Rasulullah telah menghadapi berbagai-bagai kerumitan dan kesesaraan dalam usaha dakwahnya menegakkan agama Allah. Namun begitu, ia tetap sabar dan tabah. Rasulullah seorang penyabar, taat, cerdik lagi bijaksana, berani dan sebagainya. Kepribadian beginilah yang patut kita contohi sebagai umat Islam. Susah sungguh nak mencontohi peribadi Nabi Muhammad tu ya Ustaz. Taklah susah sangat Intan. Apa yang penting, kita sebagai umat Islam sedikit demi sedikit mencontohi sifat kepribadian Rasulullah. Kita hendaklah mengikut ajarannya dan menjauhi larangannya. InsyaAllah hidup kita di dunia ini akan dirahmati dan diberkati oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharap keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Adik-adik muslimin muslimat penonton yang dirahmati Allah, sememangnya tidak ada seorang pun yang mampu menandingi sifat-sifat pribadi yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang amat mulia dan terpuji. Namun begitu, Ustaz yakin adik-adik semua tentunya juga memiliki sifat-sifat pribadi yang terpuji lagi mulia. Contohnya penyabar, penyayang, taat, patuh dan sebagainya. Adik-adik, contohilah sifat-sifat pribadi yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hidup adik-adik akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lebih mendalam lagi, adalah penting bagi kita semua mengetahui latar belakang dan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam hidup Nabi Muhammad. Selain itu, kita sepatutnya mengetahui sifat-sifat pribadi yang ada pada diri Nabi Muhammad. Bahkan, kita digalakkan mencontohi sifat-sifat pribadi Nabi Muhammad. Ini kerana Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat pribadi yang terpuji lagi mulia. Sehinggakan
sifat-sifat pribadi beliau telah diiktiraf oleh seluruh umat manusia, termasuklah musuh-musuhnya dan juga golongan-golongan yang tidak beriman dengannya. Jadi adik-adik, contohilah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah adik-adik semua akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.